وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menghidup dan mematikan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada manusia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala gerakkan hati kita pada pagi ini untuk sama-sama kita bangun menunaikan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala buka hati kita, ringankan langkah kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah amal ibadah bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Sambungan hadis lepas. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Hadis daripada Abi Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim, tiada seorang pun di kalangan orang muslim, orang Islam, min nasabin, yang ditimpa penderitaan, wala wasabin, ia ditimpa kesesaan, wala hammin, ia ditimpa kesusahan, wala hazanin, ataupun ditimpa duka cita, wala adha, ataupun ditimpa kemelaratan, hatta syaukata yushakuha, sehingga kan cucukan duri yang mengenainya melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala sebahagian daripada kesalahannya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hadis yang Nabi cerita, hadis daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id ini nak ceritakan kepada kita bagaimana seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila diuji oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala uji mereka dengan beberapa ujian, sama ada penderitaan dalam hidup mereka, sakit pada diri sendiri, sakit yang kena kepada anak-anak dia, isteri dia, menyebabkan dia susah, duka cita, ataupun apa sahaja, sama ada dalam bentuk seksa. Kita tengok masyarakat Islam yang berada di India, yang berada di China, susahnya hidup mereka. Setiap masa Allah Ta'ala uji. Dulu di Rohingya, di Palestin itu lama dah.
Nah, ini tengok ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun datang kepada mereka ni hazan, hamin, rasa kebimbangan. Bimbang dalam hidup kita. Hari ni bila COVID-19 datang melanda ni, semua takut. Semua takut, tuan-tuan. Tak kira orang biasa ataupun askar ataupun polis yang biasa jaga kita, dia pun takut juga kepada COVID-19 ni. Takut, tuan-tuan. Anak baru je khutbah minggu lepas di Navy, tak lalu tag untuk COVID-19 ni doa. Ni tengok, hari ni tak tahulah jumpa dengan ikan singgah lah. Macam-macam dah teori ada. Rupanya hebat juga apa ikan singgah makan, sebab tu tak kena penyakit sebelum ni. Wani boleh buka kedai ikan singgah pula. Ni tengok, Allah Ta'ala hantar macam-macam duka cita. Bimbang dalam diri kita, bukan saja penyakit-penyakit begini yang menular, yang merebak ni. Anak-anak kita bimbang masa depan mereka. Baru aja keluar keputusan SPM, kita tengok Allah, tak dapat tinggi anak kita, orang lain tinggi-tinggi belakang. Ni tengok, kita ingat kita ada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ke rendah bukan jaminnya masuk syurga dia. Ni tengok, bila duduk situ tak ada masalah. Ni ingat dulu masa pergi convention pendidikan di Kelantan, dan juga convention pendidikan di Kuala Terengganu. Tuan Guru Haji Abdul Hadi bentang bagaimana pondok-pondok pesantren dan juga pengajian-pengajian yang ada di Indonesia, ada di kalangan mereka tubuh sekolah, tubuh madrasah, tapi habis aja belajar tak dapat siji. Ni tengok, Tok Guru Haji Hadi pun dia buat juga di Rusila, siji tak dapat. Yang mana siji yang diterapkan ni adalah siji di sekolah tu aja diberi. Tapi siji untuk pergi ke kerjaan lain dia tak bagi. Dia bimbang hilang nawaitu niat belajar. Dah kita niat mesti dah bila belajar nak jadi tu, nak jadi ni. Kenapa? Kerana siji. Ramai manusia ni bertuhankan siji. Dan disebut asal pendidikan siji ni dibuat oleh golongan-golongan Yahudi, golongan kufar. Dia buat supaya orang nampak siji tu. Hebat dah dia. Hebat dah dia, belajar boleh teror belakang. Tapi kalau tak ada SPM, jangan harap nak kerja kerjaan. Nak ngajar mana. Tapi orang tu kalau ada siji SPM, walaupun siji-siji lain beli aja, copy paste aja, boleh kerja, tak ada masalah, walaupun ngajar lintas bukan. Ni tengok. Tu dia kata didikan. Baik. Dia kata duka cita ataupun kemelaratan hidup dan kesedihan yang kita alami, semua tu Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih semua sekali tak akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Nabi sebut hatta syaukata yushakuha, sehingga kan kalau kita cucuk duri. Ni tengok, jalan-jalan kena duri. Tak juga kita dapat pahala kalau kita sabar. Jalan sambil nak mari sini tersepak batu, boleh pahala, tuan-tuan. Kalau kita tendang sekali lagi, kita pun dapat amarah, sakit pun sakit lagi. Ni tengok, sabar, Allah Ta'ala beri pahala. Lepas tu kena aja benda musibah, Masya Allah. Ingat Allah Ta'ala ada lah tu benda tu, Allah Ta'ala nak beri pada kita. Baik. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, semua tu Allah Ta'ala akan kifaratkan dosa kita. Kita langgar batu, kita sedih, kita ditipu macam-macam ujian oleh Allah Ta'ala, tapi kita tak ingat kita mungkin ada buat silap.
Kita mungkin ada buat dosa, ya Allah Ta'ala nak kifarahkan, nak ampunkan dosa kita ni dengan sebab cara tu macam tu. Nak suruh kita bangun malam munajat, bangun tengah malam nak minta taubat pada Allah Ta'ala, malah. Jadi cara dia Allah Ta'ala beri ujian. Nah, dengan ujian ni Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Baik. Dalam hadis ni sebut ni, Allah Ta'ala akan hapuskan. Kalau kena sahaja ujian daripada Allah, kita sabar, dapat dah. Allah Ta'ala akan hapus dah dosa. Apatah lagi kalau minta ampun. Kita tak minta ampun pun, tapi tersepak batu, kita sabar. Allah Ta'ala hapus dah dosa. Apatah lagi kalau kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, lagilah Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita. Baik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak diuji dengan ujian yang berat. Banyak Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah bagaimana orang-orang dulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian yang cukup berat. Antaranya kita tengok bagaimana Maryam binti Imran ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita buka surah Maryam, kita tengok ayat 22, 23, 24. Allah Ta'ala uji dia. Fahamalathu fantabatat bihi makana. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ingat, tengok bagaimana Maryam diuji oleh Allah Ta'ala. Fahamalathu, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala uji dia, tiba-tiba dia hamil, mengandung. Dan arahan untuk mengandung ni Allah Ta'ala sampaikan kepada dia, bagi tahu awak akan mengandung nanti. Dan awak mengandung ni pula, awak akan mengandung seorang yang mulia, iaitu Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suka gembira. Nah, masa tu dia terima. Oleh kerana yang dia akan kandung nanti seorang yang cukup mulia, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fantabadat bihi makanan. Tengok, Jibril AS tiup roh. Tak, roh tu turun pergi masuk ke rahim dia, mengandung tu. Setengah ulama sebut mengandung dalam keadaan serta-merta yang begitu cepat. Dah, tengok besar dah perut dia. Setengah ulama kata mengandung dia 9 bulan juga, sama dengan orang biasa. Setengah kata 40 hari. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bayangkan kalau orang mengandung dalam keadaan tak ada suami, walaupun seminggu, walaupun sebulan, berat benda ni nak tanggung. Berat, tuan-tuan. Tak, berat nak tanggung. Bukan sahaja dia. Dah, kalau ditakdirkan, na'udzubillah, kena tu anak dia, itu pun tak boleh tunjuk muka dah, kita malu dah. Dah, apatah lagi diri dia sendiri. Dah, seorang ayah kalau dapat anak tiba-tiba mengandung tanpa ada suami, Allahu Rabbi, malu. Nak pergi masjid pun rasa tak pergi dah. Tak. Kalau pergi pun ambilkan serban, buku muka, nampak mata je. Malu, tuan-tuan. Tak. Pasal ma'aikan. Ini tengok Maryam ni. Fantabadat bihi makana. Lalu Maryam bila mana dia rasa nak bersalin. Rasa nak bersalin, tuan-tuan. Kita tak rasa, orang perempuan rasa penat. Allah Ta'ala sebut guna kalimah fantabadat bihi. Lalu dia mengasingkan diri daripada orang ramai. Dia pergi jauh. Di balik bukit sana. Dalam keadaan sangat mengandung, tuan-tuan. Tak. Dia pergi juga jauh, pergi berjalan dalam keadaan sakit ni, nak melahirkan anak. Dia pergi jauh ke bukit, setengah disebut dia pergi ke Baitul Lahab. Allah Ta'ala sebut dalam surah Mu'min,
waj'alna ibna maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Allah Ta'ala sebut kami jadikan, kami lahirkan Isa bin Maryam ini sebagai satu tanda, satu bukti. Wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Allah Ta'ala arahkan Maryam ni pergi pada satu tempat yang tinggi, tempat tanah yang tinggi yang mendatar. Dan Allah Ta'ala sebut masa tu tuan-tuan, Maryam dalam keadaan sagak mengandung, pergi lari dalam bukit jauh pada orang nak bersalin. Kalau kita tuan-tuan, orang perempuan kalau nak bersalin, terpercaya orang, duduk seorang kat rumah ketuk jiran sebelah nak bersalin. Bayangkan Maria ni dia terpaksa pergi jauh. Pasal apa tuan-tuan? Yang pertama, dia rasa malu. Dia rasa malu. Nak bersalin tanpa suami, walaupun dia nak lahirkan seorang nabi, seorang rasul, tapi nak bersalin tu rasa malu. Beratnya diri dia nak nanggung. Yang kedua, dia pergi jauh ni kerana apa? Kerana nak jaga maruah keluarga. Malu ayah dia, mak dia, orang dia. Tak, tiba-tiba tengok-tengok anak mengandung. Seorang anak yang duduk di masjid, yang rajin ibadah, tiba-tiba mengandung. Lalu dia pergi juga. Kenapa? Yang ketiga dia pergi kenapa? Kerana dia nak jaga bapa saudara dia. Nabi Zakaria yang mendidik, yang mengasuh dia supaya tidak dicaci oleh orang. Dia ni dalam diri dia tidak pergi jauh pada orang lain. Tak nak bila tengah ramai-ramai nak melahirkan anak, bunyi anak melahir ni, bising semua orang. Sudah tentulah makian-makian, celaan-celaan akan kena kepada diri dia, keluarga dia dan juga orang yang didik dia. Dah mesti sebut ni, tengok ni, nampak keluarga mulia tapi anak. Dah tengok ni, dah nampak alim hebat, didik orang, tapi anak murid dia sendiri, anak yang dia didik sendiri tak boleh nak jaga. Ni tengok, ni Allah Ta'ala uji. Tapi dalam situasi ni Maria pergi jauh kerana nak jaga semua ni, nak jaga maruah. Dia pergi, sepatutnya dia duduk tempat orang, susah seksa nak bersalin ni. Dalam keadaan sarak dia pergi jauh pula tu. Bila dia pergi, dan rintihan dia tuan-tuan tengok, berat tak berat tanggungan dia ni. Allah Ta'ala sebut fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh pergi nyanda, tak ada orang nak pergi sakit ni sangat ni, jalan-jalan sampai di satu pokok, dia menyanda situ. Ila jiz'in nakhlah, dia menyanda kat pokok nak bersalin ni, sakit dah, tak ada dah. Bayangkan di tengah-tengah padang pasir seorang diri. Setengah diceritakan masa dia nyanda di pokok ni mati pokok. Tapi Allah Ta'ala janji kepada dia, tengok. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala wa ma'in, Allah Ta'ala sedia ke sungai nanti. Lepas ni budak atas bukit akan ada sungai. Masa ni apa yang berlaku tuan-tuan tengok. Qalat, berkata Maryam, rintihan Maryam ni, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Tengok Maryam ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, ya laitani, dia sebut, kata Maryam, ya laitani, alangkah baiknya, mittu qabla hadha, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum aku mengandung ni, aku mati. Ni rintihan Maryam, dia kata Allah, beratnya tanggungan dia kata Allah, kalau aku mati sebelum aku mengandung lagi baik. Beratnya nak tanggung malu ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, ujian ni berat. Dah tiba-tiba mengandung, nak cerita tak boleh ke orang, siapa nak percaya? Dah nak percaya dia ni
tiba-tiba mengandung anak ni, ya Allah Ta'ala tu huruf dalam tubuh dia, tak ada orang percaya. Nak zaman kita hari ni, tak ada ayah orang tanya, ni mana tu salih, nak salih, ayah mana? Sama cerita Maria lah saya ni. Ada gitu tuan-tuan nak jawab, payah tuan-tuan, berat. Zaman tu pun padahal yang didik dia ni Nabi Zakaria dah. Berat dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah aku mati sebelum mengandung ni, kalau kau lebih baik. Pasal apa tuan-tuan? Wa kuntu nasiya. Dia kata mudah-mudahan orang tak ingat kat aku. Orang biasa macam kita ni mati. Orang pun siap lepas daripada solat jenazah, gitu ke bumi kat kubur. Lepas pada sebulan orang ingat tak? Dah ingat tak? Orang tak ingat dah kita. Tapi kisah ni sampai ke bila orang ingat? Dulu ada seorang kerja di masjid, bagus tak? Seorang wanita tiba-tiba mengandung. Orang akan buat perbandingan nanti. Semua orang akan cakap, mansiyah. Dia kata mudah-mudahan kalau aku mati dulu sebelum aku mengandung, orang tak ingat kepada aku. Kemudian aku ni tak dijadikan bahas sejarah. Sejarah tuan-tuan. Rekod dunia. 2 tahun tumbang rekod dunia tak pernah berlaku tuan-tuan. Ni mengandung tuan-tuan. Allah tengok. Ujian Allah Ta'ala berat yang Allah Ta'ala beri kepada Maryam. Siapa dia nak takut tuan-tuan? Malu. Malu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam keadaan dia dididik dah oleh Nabi Zakaria AS pun tak tahan dia dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Tuan-tuan tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, masa tu tuan-tuan, Jibril datang. Satu suara datang bagi tahu kepada dia. Dalam Quran disebut, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya qad ja'alani rabbuki tahtaki sariya. Lalu disuruh, setengah riwayat kata Jibril, dan setengah juga pendapat mengatakan suara tu suara Nabi Isa. Dalam kandungan dia dah bercakap dah dengan mak dia. Tapi yang kuatnya mengatakan suara Jibril. Jibril duduk mana tuan-tuan? Jibril duduk di bawah bukit. Duduk bawah bukit, Maria duduk atas bukit. Saling ke atas. Jawab apa dia? Maka menyerulah Jibril dari tempat yang duduk di bawah ni. Kenapa tuan-tuan? Jibril tak naik atas. Kerana Jibril ni nak jaga maruah Maria. Dia malu pula dia. Dalam hadap dia tengok Maria duduk atas, Jibril duduk bawah, padahal Jibril boleh naik je. Oleh kerana Maria masa tu sedang salih, Jibril tak naik. Nak memuliakan Maria duduk bawah. Ini tengok, sebab tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena tahu hukum. Kadang-kadang orang kita ni tak berat mana, tak ambil cakna tentang hukum ni. Bila orang nak mandi jenazah, semua pakat tengok. Orang tak tabir dah, 3 orang je yang menguruskan, tapi pakat buku nak tengok. Yang 3 orang tu yang diamanah dah, kena amanah tuan-tuan. Air tak boleh nak cerita ni, keluar-keluar nak cerita. Allah, mayat tu tadi, tak boleh, kena amanah. Lepas tu pula bila orang nak mandi jenazah tu, terbuka aurat dia. Yang mandi jenazah aja boleh huruf, kita nak tengok, kalau orang tak boleh, salah kata. Ini kita tengok terbuka aurat dia lah, macam-macam keaiban dia, tapi orang kita pakat nak tengok. Masa rawat kursus jenazah tak nak jadi model. Malah masa jenazah tu jadilah model. Mudah.
Tapi bila mati pakat nak tengok. Ni perangau kita. Sepatutnya kena jaga. Baik. Kata suara di Jibril kata apa? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Dia kata sesungguhnya Tuhan telah menjadikan di belakang kamu ni ada, di bawah kamu ni ada anak sungai. Sariyah, ada anak sungai. Nak sama berlaku dengan Siti Hajar. Masuk keluar air Zamzam. Dah. Jibril kata jangan takut, jangan bimbang. Akan ada anak sungai nanti. Bayangkan tuan-tuan, masa nak lahir anak, tak ada kelengkapan peralatan untuk bersalin. Kita tengok orang perempuan kalau salin kat rumah seorang diri agak-agak, apa yang bermain di fikiran? Apa yang main? Tak ada lain dah. Jap salin hari ni kat pertara nyawa 50-50. Pada adat kak, boleh jadi lahir anak ni anak hidup, maknya tak ada. Ni tengok. Ni mereka bagi tahu kepada dia. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jangan risau, sungai akan ada. Kau orang baru salin, dahaga tuan-tuan. Nak salin tak boleh minum air dah. Tak. Tengok dahaga nak minum air. Tak, nak basuh anak-anak lagi. Ni tengok. Tu nak sangat pada air. Kemudian wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusqitu alayki rutaban janiyah. Kemudian Allah Taala arah kepada Maryam. Apa dia? Wahuzzi ilaika bi jiz'in nakhlah. Kamu pegang pokok di belakang kamu ni, goncang dia. Pokok tamar, pokok kurma nak goncang, tenaga orang berlepas saling, agak-agak bergerak dak pokok. Tak bergerak tuan-tuan. Pelepah pun tak gerak. Tapi Allah Taala perintah kepada Maryam, pegang pokok tu goncang. Goncang pokok. Lalu bila dia goncang pokok, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, setengah riwayat sebut pokok ni asal mati, dia bersalin aja situ, pokok tu hidup. Hidup pokok segar, keluar daun hijau, keluar buah tu. Pelik tak pelik? Pasal dia bersalin pun masa sikat. Ayah tak ada dah kalau pokok nak buah tanpa ada tiba-tiba daripada mati kepada hidup, tak pelik ya? Kerana di antara mukjizat Nabi Isa ni boleh menghidupkan yang mati. Orang mati hidup balik. Kalau ada jenis macam Nabi Isa ni, orang tak takut dah COVID-19 ni, orang tak takut. Pasal apa? Mati je. Ni ustaz hidup balik. Nabi Isa dia boleh hidupkan orang mati. Ni tengok. Okey. Kenapa Allah Ta'ala perintah? Nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan. Padahal kalau Allah Ta'ala nak gugurkan buah kurma ni, tak payah goncang, gugur gitu je. Pasal apa? Selama ni Maryam diberi makan oleh Allah Ta'ala daripada langit. Allah Ta'ala dah bagi makan. Tiba-tiba hari bersalin, Allah Ta'ala suruh goncang pokok. Tengok besarnya ujian. Kalau kita sebelum ni orang makan, bagi kita makan, tiba-tiba suruh sendiri, marah kita. Ni tengok. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak bagi tahu kepada kita, usaha kena ada, ikhtiar kena ada. Kemudian Allah Taala tolonglah. Kena buat ikhtiar. Nak masuk syurga tak? Nak. Lepas tu kena pergi solat dalam masjid. Kena buat baik. Kena beramal. Ni ikhtiar yang kita kena buat ni. Pasrah ajalah, berserah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah tentu saya masuk syurga, masuk juga. Solat tak, semaya malah pergi dengar mengajar tak, nak masuk syurga macam mana? Kena ikhtiar lah. Ni tengok Maryam yang baru salib, Allah Ta'ala suruh goncang pokok. Bila dia goncang pokok tuan-tuan, buah jatuh. Buah kurma yang segar, mekar, makan, sihat. Ni tengok. Boleh makan kat dia, boleh suap kat bayi ni, tengok. Tusqitu alaiki rutaban janiyah, tengok.
Lepas dia pegang pokok, gonjang tak bergerak pun, buah jatuh, gugur buah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak? Nak kata bohong pun ayat Quran. Tak? Kita tanam pokok kurma kawasan kita, ada buah? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada buah. Ni tengok, Maria ni daripada pokok mati hidup, buah. Pegang aja pokok, gugur buah. Allah Ta'ala jamin rezeki bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tengok, kita takut, tuan-tuan. Bila kita dapat kerja, nak tinggal kerja kerana nak buat ibadat tu pun susah dah. Payah, tuan-tuan. Tak? Ada sahabat, anda jumpa ada 2 orang sahabat. Dia kerja BP. Cuti dia spare untuk dia cuti pada hari Jumaat ketika bekerja. Ni tengok, payah nak jumpa. Dia kata cuti dia masa dia kerja Jumaat, masa tu dia ambil cuti. Nak percaya orang ni biasa cuti ni orang impun untuk raya. Tak? Untuk bercuti. Mana-mana nak pergi, nak bawa keluarga. Tapi dia spare cuti dia, hari dia bekerja Jumaat, hari tu dia ambil cuti. Rela dia korbankan cuti dia kerana apa? Kerana nak solat Jumaat. Berapa orang tak solat Jumaat kerana kerja? Ni payah lah, tuan. Tak, tu kita kata hak kerja pejabat, hak mesin rupuk beramal, tak semayang. Kita pergi nak pergi semayang, dia tengah mesin rupuk, rehat sekejap. Lepas kita balik tu, ada lagi nak makan, dia mesin rupuk. Mesin rupuk bukan gaji sejuta apa. Tak padan, tuan-tuan. Tak, tinggal solat. Ini tengok. Baik. Allah Ta'ala sebut fakuli washrabi, makan buah tamar ni. Kemudian air sungai pula mengalir. Washrabi, minum air ni. Tengok Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba-Nya yang benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sebalik kesusahan tadi ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Tak, Allah Ta'ala uji sekejap aja. Selama ni kamu dapat nikmat Allah Ta'ala banyak. Tengok Maryam dapat nikmat banyak. Duduk dalam masjid, masa tu Allah Ta'ala beri hidangan daripada langit. Tiba-tiba satu hari Allah Ta'ala uji. Cerita ni, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, bayangkan kalau kita selama ni hidup senang, tiba-tiba kena susah sikit aja. Allah Ta'ala nak tengok setakat mana kita sabar sikit aja. Lepas tu Allah Ta'ala akan berilah nikmat. Tak? Siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambah nikmat dia. Siapa dia syukur pada Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada dia. Ini tengok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dalam Quran lagi dia sebut, fa imma tarajinna minasy bashari ahada. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kamu jumpa dengan manusia, lepas ni kamu jawab apa? Fakuli inni nazartu lirrahmani sawma. Ini cara Allah Ta'ala nak menenangkan diri dia. Tak? Lepas ni kalau jumpa dengan orang tanya pegang anak siapa ni, kamu bagi tahu, aku hari ni aku puasakan diri aku daripada bercakap. Nak bercakap juga, tanya budak ni lah. Ni tengok. Ni tuan-tuan tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak lama dah lepas ni nak masuk puasa. Tak bercakap, kurang bercakap dengan manusia juga adalah di antara intipati puasa. Nak mengajar kita supaya kita sabar. Sabar. Bila nak bercakap adalah benda tak elok. Jadi tuan-tuan tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ni nak cerita kepada kita bagaimana sabar. Allah Ta'ala uji. Kalau kita diuji sikit saja, tak, kegelisahan, kesedihan, kebimbangan masa kita hidup, tengok Maryam alaihissalam bagi banyak diuji Allah Ta'ala. Lagi teruk ujian dia. Dia Nabi tak? Dia bukan Nabi pun. Maryam manusia biasa macam kita yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melahirkan seorang Nabi, seorang Rasul. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiap-tiap kali kita diuji oleh Allah Ta'ala, ingat ujian datang kepada kita, ujian itu datang daripada Allah.
maka mohonlah dengan Allah. Dia yang akan menyelesaikan masalah kita. Mohon pada dia. Tak, jangan kita mohon pada manusia yang mana manusia pun tak boleh tolong dia ketika dia menghadapi masalah. Ini tengok. Sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah doa pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesabaran yang tinggi kepada kita bila mana kita diuji oleh Allah Taala dengan ujian-ujian daripada Allah, dan apa sahaja yang menimpa kita, yang menimpa datang tadi adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun sakit ke tuan? Ini hadis lepas ni Nabi pun demam. Ya. Cuma kita berhenti setakat itulah. 7-19 pasal hadis ni panjang pula. Dah, kita berhenti setakat tu untuk pagi ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia lemah kurang daripada diri saya sendiri, kulasi kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak, Tuhan yang mampu memperkasa dan mampu memberikan sesuatu kepada manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami insan yang lemah ya Allah, kami insan yang dhaif ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami lakukan ya Allah, secara sengaja ataupun tidak ya Allah, dosa yang zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, dosa yang kecil dan dosa yang besar ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, jangan kau jadikan dosa kami sebagai penghijab di antara doa-doa kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah sebelum kau mengambil nyawa kami ya Allah. Ya Allah, tiada tempat untuk kami mengadu melainkan kepada Engkau ya Allah. Tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ibu yang mengandungkan kami ya Allah, ibu yang sakit melahirkan kami ya Allah, ibu yang menyusukan kami ya Allah, ibu yang menyuapkan makan kami ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa bapa kami ya Allah. Bapa yang mengerahkan keringat, membanting tulang, mencari rezeki untuk kami ya Allah, membesar dan mendidik kami ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah, ampunkanlah bapa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri kami ya Allah. Isteri yang mendampingi kami ya Allah, isteri yang sentiasa bersama-sama dengan kami ya Allah, membina keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah, dialah ketua keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang taat dan patuh kepadamu ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada malapetaka dan ujian ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit yang merebak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit yang menular ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada ujian yang kami tak mampu menanggungnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Kau campaklah dari diri kami kesabaran ya Allah ketika kami diberi ujian oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tingkatkanlah kesabaran kami ya Allah, tingkatkanlah iman dan takwa kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, amankanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah kehidupan keluarga kami ya Allah. Bahagiakanlah jiran-jiran kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah. Jadikanlah kami golongan yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin yang boleh
membantu kami dan menolong kami dunia dan juga akhirat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah hidayah kepada pemimpin kami ya Allah, agar melaksanakan perintah-Mu ya Allah, agar melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati golongan-golongan yang menentang kami dan menentang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan mereka kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantukanlah mereka dan bantukanlah kami ya Allah, agar dapat jalan hidayah dan petunjuk daripada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Hindarkanlah kami daripada mati yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luahkanlah kubur kami ya Allah. Luahkanlah kubur kami ya Allah. Luahkanlah kubur ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran penerangan dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran petunjuk bagi kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi syafaat kami di akhirat nanti ya Allah, menerangan kami dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami syafaat Nabi-Mu ya Allah, di saat kami meluka di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, satukanlah hati-hati umat Islam ya Allah, yang berada di Malaysia khususnya ataupun di tempat-tempat yang lain ya Allah. Ya Allah, yang Tuhan kami, bantukanlah kami ya Allah, bantukanlah pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, golongkanlah kami daripada pejuang-pejuang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kau bukakanlah pintu hati anak-anak kami ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam pelajaran mereka ya Allah. Bantukanlah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang cemerlang dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.